Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kita sekali lagi. Tidak berapa lama dahulu saya berkesempatan menghadiri satu majlis ilmu di University of Manchester, United Kingdom. Dan saya masih ingat lagi dalam majlis tersebut seorang profesor bernama Dr. Anis Ismail telah berkata bahawa you may be good at something, but what are you good for? Dalam erti kata lain, setiap manusia ini mempunyai kelebihan atau kebolehan sendiri, tetapi bagaimana kita menggunakan kelebihan atau kebolehan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita? Saya melihat ramai dalam kalangan ahli-ahli politik negara ini tidak menggunakan kelebihan itu untuk kebaikan ataupun untuk menyatu padukan rakyat. Sebaliknya, mereka menggunakan kelebihan jika mereka boleh berpidato ataupun dikurniakan oleh Allah untuk bercakap. Mereka sering naik ke pentas dan menggunakan kebolehan yang mereka miliki untuk menghina orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh rakyat Malaysia menerima, kerana negara ini dihancurkan oleh orang-orang politik yang berkepentingan peribadi. Saya ingin membawa tuan-tuan untuk menonton satu ceramah yang saya anggap sangat tidak berkualiti. Cuba saksikan. Tu pakcik, dia menangis masa Najib Tun Razak masuk penjara tu. Air ingus dia ni, releh sampai bawah, dia sedut naik atas balik. Habislah kita, tak ada dah pemimpin kita. Menangis tu sungguh-sungguh, saudara. Ini bukan soal, sebab tu orang tanya saya, Aisyah, pasal apa Najib Tun Razak pilih penjara Kajang, dia tak masuk penjara Sungai Buloh? Siapa tahu orang rosak kalau tahu jawapan, angkat kaki saya nak bagi dia. Ada tahu pakcik pasal apa dia pilih Kajang, dia tak pilih Sungai Buloh? Pandailah, lepas ni saya tak payah ceramah lah. No? Dia pilih penjara Kajang sebab penjara Kajang bersebelahan penjara lelaki, penjara wanita. Penjara Sungai Buloh tak ada penjara wanita. Dia pilih penjara Kajang, Rosmah duduk penjara Kajang, esok nak balik raya senang, tak gaduh. Lebih. Dia duduk rumah tu 60 tahun lebih. Yang duduk rumah tu pula perompak, penyamun, peteka darah. 60 tahun dia duduk rumah tu, dia tengah duduk-duduk, dia tengah fikir dia nak rompak siapa, dia korek hidung, dia calit dekat dinding. Dia tengah fikir dia nak rompak tak mana pakcik, dia calit tai hidung dia bubuh kat dinding. Bagi saya, ucapan-ucapan kita hendaklah berlandaskan tata susila, adat resam kita yang tinggi, budi pekertinya. Dan saya juga sebenarnya berkesempatan untuk mempunyai pengalaman dalam 3 pilihan raya umum di United Kingdom. Kebetulan saya berada di sana dalam 3 pilihan raya umum yang mereka adakan. Saya dapati bahawa secara mereka menghadapi pilihan raya amat berbeza sama sekali jika hendak dibandingkan dengan apa yang berlaku di Malaysia. Di Malaysia, apabila setiap kali berakhirnya sesuatu pilihan raya itu, negara kita menjadi bertambah kucar kacir. Ada dalam kalangan rakyat yang tidak boleh menerima keputusan pilihan raya dan perbalahan-perbalahan menjadi lebih besar. Saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk menonton salah satu daripada ceramah yang saya dapati yang disampaikan oleh
David Cameron. Saksikan. And in the next 5 years, we're going to go further. You heard it this week. We won't just aim to lower youth unemployment, we aim to abolish it. And we have made clear decisions. We will reduce the benefits cap, and we will say to those 21 and under, no longer will you have the option of leaving school and going straight into a life on benefits. You must earn or learn. And we will help by funding 3 million apprenticeships. Let us say to our young people, a life on welfare, that is no life at all. Instead, here is some hope. Here is a chance to get on and make something of your lives. That is our message to young people in Britain today. Apabila seseorang itu mengaku bahawa mereka adalah seorang ahli politik, lalu naik ke pentas untuk berceramah, mereka ada tanggungjawab sosial. Mereka ada tanggungjawab kepada rakyat. Mereka ada tanggungjawab kepada negara. Janganlah naiknya mereka ke atas pentas itu dan mengeluarkan kata-kata yang hanya akan menghancurkan negara ini. Kita sudah merdeka 65 tahun. Kita disajikan oleh ceramah-ceramah politik yang tidak berkualiti daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Ni saya nak jawab, ni orang-orang gila yang penyokong mak sakau dekat luar, yang ratib tiap-tiap bulan beritahu seksanya, seriknya hidup di bawah 22 bulan Pakatan Harapan. Kepala otak tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang hendak rakyat dengar dalam ceramah-ceramah politik? Mereka hendak mendengar apakah yang hendak ditawarkan kepada mereka dalam menjalani kehidupan seharian sebagai warga negara Malaysia. Mereka juga ingin tahu apakah corak ekonomi yang hendak dibawa. Mereka hendak tahu apakah yang akan ditawarkan kepada anak-anak mereka dalam mengejar impian untuk berjaya dalam bidang pendidikan. Bagi mereka yang telah lanjut usia, mereka juga ada keperluan kepada diri mereka. Bagaimana bentuk kesihatan yang hendak ditawarkan dan bermacam-macam lagi. Untuk itu, adalah lebih baik untuk kita berdebat secara ilmiah berdasarkan track record kita sebelum ini. Apakah parti kita telah berjaya membawa haluan ke arah kemajuan? Bagi saya, ceramah-ceramah politik hendaklah bersifat educational, yang memberi pendidikan, yang menanamkan ilmu dalam pemikiran orang yang mendengarnya. Tetapi apa yang saya lihat, para pemimpin Pakatan Harapan ini tidak menitipkan ilmu, malahan tidak menitipkan kebenaran langsung dalam apa yang mereka pertuturkan dalam setiap ceramah yang mereka adakan. Sebagai seorang bekas guru, saya boleh berkata bahawa baik UMNO dan juga Pakatan Harapan mempunyai kepandaian mereka sendiri. Sedang UMNO pandai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bijak dalam mengatur perancangan pembangunan, dan Pakatan Harapan pula pandai bercakap kosong di atas pentas, menabur fitnah di sana sini, mengata tentang kegagalan orang lain, dan itu mereka pandai. Oleh sebab itu, kita diberi pilihan sama ada kita nak memilih satu kumpulan manusia yang boleh kita harapkan dalam pembangunan negara,
Dan satu lagi, orang yang hanya pandai bercakap dan menabur fitnah. Sebenarnya, UMNO mempunyai ramai pemimpin yang berkebolehan, tetapi mereka tidak cuba menonjolkan diri. Mereka hanya tahu bekerja dan tidak suka terlibat dalam perbalahan, baik di dalam parlimen ataupun di atas pentas ceramah politik. Dan salah seorang daripada mereka yang sangat low profile tetapi mempunyai wawasan yang kehadapan ialah Datuk Seri Mahathir Khalid, iaitu Naib Presiden UMNO. Cuba kita lihat dan kita bandingkan ceramah Datuk Seri Mahathir Khalid jika hendak dibandingkan dengan pemimpin Pakatan Harapan yang kita tonton sebentar tadi. Kita kena ke hadapan dan kita kena bergerak ke hadapan. Dan ada kemajuan yang ditunjukkan oleh FECRA dan juga usahawan. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan, 50 tahun FECRA, dia akan stagnan di situ saja. Mana dia milenial yang keluar dari FECRA? Sebab tu saya nak perkataan kelak 1 million itu ada. 1 million itu ada, dan saya nak Datuk KSU ada, Datuk Timbalan KSU ada di sini. Saya dah bagi tahu pada Datuk TKSU dasar semua agensi yang ada ni ada kelak 1 million. FECRA ada, RISDA ada, MARA ada, Ketengah ada, Kejora ada, KEDA ada, Perda ada. Campur semua sekali. Akan ada pula nanti malam anugerah KPLB 1 million ke atas. Berapa orang ada? Tak boleh dah kata kita nak duduk dalam itu. Ini tahun 2022, tuan-tuan dan puan. Ini tahun 2022. Kita kena ada rasa semangat nak pergi. Memang ada cabaran. Ni yang ada lebih kurang 200 orang depan saya ni. Apa tak ada cabaran? Semua saya tahu ada cabaran. Tambah-tambah datang COVID-19. Orang tengah berniaga, orang tengah baru nak buat barang, baru nak jual. Ada yang terberhenti, ada yang orang tak nak beli. Kemudian orang yang nak beli pun tak beli. Daripada ada 20 orang membeli, tinggal 5 orang membeli. Dari 5 orang, tinggal 2 orang membeli. Kemudian kita nak bina balik. 2 tahun kita tutup. Ada kilang yang rosak, ada mesin yang rosak. That is cabaran. Tapi kita kena ambil langkah-langkah untuk kita bergerak ke hadapan. Kita tak boleh kita kata, okey, tak payahlah kita give up dan kita berhenti di situ. Sebab tuan-tuan dan puan, sebab kita nak ke hadapan. Berapa ramai yang boleh di kalangan kita. Kalau ada usaha-usaha di jalan, kita combine. Apa salahnya usahawan FECRA? Tak cukup di sini, kita minta kad MARA. Kalau tak boleh daripada FECRA, kita cari tempat lain untuk kita combine.